Hello guys, salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya Bibi Jaya. Okey, hari ini saya nak share pengalaman saya berkaitan dengan tuntutan total loss kereta saya antara saya dengan pihak insurans. So, nak tahu ceritanya, kita ke video. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel saya. Okay guys, last year bulan 12 Malaysia dekat bahagian Selangor Selangor Sepang ni mengalami satu kejadian banjir yang paling besar. Ramai yang mengatakan tak pernah jadi macam tu. Okay, dekat apartmen yang saya sewa pun turut jadi perkara tu. Sampai kereta saya pun dimasuki air. Okay, masa tu tak boleh nak selamatkan lah. Tak boleh nak buat apa dah. Nak keluar jalan pun dah tinggi air. Jadi saya pun letak tempat jet letak batu semua, tapi tak boleh diselamatkan. Air naik tinggi. So lepas air dah surut tu, saya call pihak insurans. Sebab saya ada beli insurans bencana. Nasib baik saya ada beli insurans bencana. Okey, kereta saya Toyota Vios. Okey, saya ada beli insurans bencana. So saya call lah syarikat insurans A. Saya tak nak sebut lah syarikat insurans mana, tapi saya gunakan syarikat insurans A. Okey, dia kata okey, boleh hantar ke kedai-kedai ni lah. Dia ada dia punya panel kan. So saya dah hantar. So bila saya dah hantar, so dia orang akan hantar adjuster. Dia akan hantar adjuster. Okey, lepas dalam bulan 1 tu dia orang contact saya bengkel. Okey, you punya kereta insurans luluskan 11,000 saja. 11,000? Kenapa sikit sangat? Saya kata dia suruh repair, dia suruh tukar cushion kereta semua. Saya minta tak, bukan disuruh tukar, disuruh cuci pakai. Saya suruh tukar sebab dah masuk air lumpur, busuk kereta kan. Saya kata tukar, dia kata insurans kata cuci pakai. Saya tak. Saya tak ni, saya call dia punya manager. Kenapa you tak bagi? Saya nak cushion tu tukar baru. Lepas tu berlakulah pertelingkahan antara saya dengan manager yang sign saya punya insurans tu. So, dia kata apa tau? Saya punya kereta pun itu hari seat kena darah, saya cuci boleh pakai lah. Kenapa you punya kena air tak boleh cuci pakai? Dia cakap dengan saya macam tu. Saya cakap satu je, you punya kereta jangan samakan saya punya kereta. You tak nak claim masa tu, itu you punya pasal. Sekarang saya punya kereta, saya mau claim. So berlaku pertelengkahan sedikit. Dia kata tak apa, you suruh you punya bengkel resubmit balik. Okay, resubmit. So bengkel masuk balik, check balik apa yang rosak semua. Total bengkel bagi quotation 55,000. 55,000. Jadi insurans luluskan 28,000 saja. Masih seat dia tak luluskan. Banyak benda dia tak luluskan. Banyak benda dia tak luluskan. Kalau kita buka kereta Vios, bawah tu ada plate kan, yang ada tulis lampu tu kan, Vios tu kan, itu pun dia kata cuci pakai balik. Lepas tu saya call. Kenapa you buat macam ni? Benda tu bila trade god, dia kata apa tahu? Saya tak tahu sana ada lampu. Itulah saya cakap apa? Itulah you duduk office, you mana tahu kereta saya macam mana? You turun padang tengoklah. Takkan banyak kali saya mau resubmit. Lepas tu saya buat aduan. Saya tak puas hati. Lepas tu saya kata, lepas tu bengkel panggil saya, bos, sekarang ni 28,000. You nak repair atau tidak? Saya tak nak. Okay, dia kata kalau you repair ke barang kalian, dia akan rosak lagi. Sebab kereta sekarang semua elektronik. Saya cadangkan total loss. Okay, total loss berapa saya boleh dapat? Okay, total loss you akan dapat amount yang you insurancekan lah. Sebab saya buat agreed value. So apa pun itulah harga yang saya akan dapat pada masa itu. Sebab saya buat agreed value, saya tak buat market value. Jadi saya fikir, dia kata you akan rugi dalam 20,000 lah. Dia kata sebab kereta masa tu 80 lebih. So you akan rugi dalam 20,000. Tapi you fikir balik, insurans kata, ni bengkel kata dengan saya, you fikir balik. Sebab apa? 20,000 tu you dah pakai 2 tahun. Lepas tu you repair, kereta yang you repair ni kereta sudah masuk air. Bau busuk confirm 100% akan ada. Confirm dia kata. And then kereta sudah masuk air, benda tu akan berlaku kerosakan. Lagi 3 tahun ada waranti. Tapi saya tak pasti waranti boleh claim tak, sebab kereta you masuk air punya kereta. Bukan rosak dengan sendiri, bukan
Toyota punya waranti sebab you dah masuk air. Yang itu dia pun tak tahu nak pastikan. Saya fikir, okey, saya minta total loss. Saya minta total loss, saya call bila insurance tu, manager tu, okey, sekarang bos saya mau total loss. Okey, saya call agent insurance saya, bengkel, adjuster. Dia kata setiap syarikat insurance dia akan ada percentage Dia akan ada percentage. Berapa percentage cost repair boleh jadikan total loss. Contoh 70%. Contohlah saya buat insurance claim, contoh saya cover insurance 70,000. Okey, katakan kalau cost baik pulih 70% dan ke atas boleh dikira total loss. Okey. Saya pun buat, saya bagi lebih 55,000. Memang lebih lah daripada cost repair tu dengan percentage tu. So memang dah boleh total loss. Insurance tak nakkan. Dia kata apa tau? Bukan kami buat arahan ini bank negara punya arahan. Bank negara kata cost repair mesti lebih daripada nilai insurans yang you beli, polisi yang cover. Contoh kalau saya saya buat cover 70,000, insurans ni kata kamu cost repair kena 70,000 baru pun you dapat total loss. Saya cakap dengan dia, mana ada, saya dah tanya ejen insurans, saya dah tanya adjuster, saya dah tanya bengkel, saya dah tanya beberapa ejen insurans lain pun, dia kata setiap syarikat dia ada percentage dia. Mana boleh repair, mana tak boleh repair, boleh di total losskan. Jadi kereta saya keadaan tu dah masuk air, memang masuk air. Okey, memang tak boleh. So berlakulah pertelingkahan. Lepas tu dijual nama bank negara saya. Ini arahan bank negara, mesti sama macam ni. Okey, saya contact bank negara, saya email bank negara. 2 kali saya email bank negara Saya kata macam ni, masalah-masalah ni memang panjanglah ceritanya. And then bank negara kata kami tak pernah pun keluarkan arahan macam tu. Bank negara cuma kata jika kos baik pulih tu rendah daripada nilai coverage tu, kalau boleh baik pulih, boleh dibaik pulih. Tetapi kalau tidak boleh dibaik pulih, boleh di total losskan. Okey. Saya email balik dekat syarikat insurans. Saya email sana, email sini, email sana, email sini. And then dia punya top management call saya. Saya cakap apa tu dalam email tu? Saya akan buat aduan dekat bank. Saya dah buat aduan bank negara. Saya CC ke syarikat insurans. Saya kata saya akan masuk dalam Facebook. Saya akan letak nama insurans you. Saya akan viralkan nama insurans you. Saya akan boycott insurans you kau-kau sebab you menipu pelanggan. Sekarang saya tak puas hati. You bagi nilai repair tu sikit. Bengkel dan adjuster dah kata tak boleh. Jadi you orang insurans, you tak tahu apa masalah dekat kereta tu. Adjuster yang you hantar sendiri pun dah cakap tak boleh. Lepas tu dia minta management call. Tanya apa masalah cik. Saya katalah macam ni, you punya pegawai tu saya tak mau cakap sama dia lagi. You jangan bagi saya deal sama dia lagi. Saya tak mau, saya kata. Lepas tu saya cakaplah apa yang terjadi pada awal ni kan, ditolak 2 kali ni. Lepas tu kata okey sir, saya akan tolong you. Tapi saya tak nak kes ni besar. Okey, apa you nak sekarang? Sebenarnya dia. Okey, you minta bengkel tu resubmit. Check balik semua. Check enjin. Okey, check enjin semua masuk air. Okey, ada masuk air sikit. Lepas tu masuk. Pam bagi. Total insurance punya estimate dekat 70,000. Insurance punya estimate dekat 70,000. And then submit dekat insurans kata okey, ini dah lebih daripada nilai cover insurans. Jadi kita akan cuba. Saya kata no cuba, saya nak total loss. Dah bulan 3 bulan masa tu dah bulan 3 masa tu. 3 bulan saya tak ada kereta. Saya baru beli insurans bulan 12 bulan 11 hujung Terus bulan 12 dah masuk banjir, rugilah 1,000 lebih saya beli insurans. Berapa lama saya nak tunggu tak ada kereta. Saya nak total loss. Saya tak mau banyak cakap. Kalau you kata tak boleh, saya akan bawa isu ni ke tengah. Lepas tu dia macam tengok tak boleh main-main dengan saya. Dia tak boleh macam tak boleh ni lah. Dia tak boleh ni. Saya kata saya akan pergi bank negara. Saya akan buat KP dan KK. Ini hak saya. Lepas tu you kata ditambah, dia bengkel cakap apa tau? Dia kata you kena tambah 280 lebih. Pasal apa? Dia kata kereta you kereta lama. Saya kata bodoh ke apa? Kereta 2 tahun kot. Masih dalam waranti, dia cakap kereta saya kereta lama. Bengkel tu pun gelak lah. So macam tu. Okey, dia kata okey, total loss dipersetujui. Submit dokumen. Submit dokumen. Lepas tu
Saya kata okey, besok saya datang terus submit dengan user. Top management ni baguslah, dia memang tolong. Saya pergi dekat KL lah, pejabat insurans tu kat KL. Saya pergi and then saya berurusan. Dia kata awak tak boleh jumpa, awak tak boleh naik tingkat tu, itu bukan untuk public. Awak serah je borang kat saya. Saya kata saya tak nak. Kes ni kes saya tak nak lagi berurusan dengan orang-orang lain. Biar saya direct berurusan dengan top management tu yang call saya. Lepas tu dia tak bagi masuk. Memang dia tak bagi masuk. Awak tak boleh masuk ni. Saya call bos, saya dekat bawah ni macam ni. Dia kata you serah ke bawah. Tak mau, saya mau jumpa you personally. Saya kata. And then dia bukakan pintu. Okay, tak apalah, you datang tingkat-tingkat ni. Saya pergi. And then saya dah jumpa. Tapi nicely lah. Memang bagus lah. Dia memang tolong saya bagi borang semua. Isi. Orang K3A ke macam tu lah. Orang JPJ semua. Okay, settle. Lepas 14 hari bekerja, dia kata duit akan masuk 14 hari bekerja. So saya tunggu. Selepas 14 hari bekerja, duit pun dah masuk. Nilai itulah, nilai yang cover yang ni lah. So walaupun saya ada rugi dalam 20,000 lebih, tapi tak apalah, saya berpuas hati sebab 2 tahun saya dah guna kereta. And then saya tak nak nanti kalau saya repair, benda tu akan memberi masalah kepada saya, nak tukar balik. Itu pun kalau Toyota bagi under warranty lah. Kalau dikata ini bukan under warranty sebab kena air, masak. So itulah pengalaman saya berurusan dengan ejen pula, dengan insurans. Berurusan dengan insurans. So saya tanya ejen saya yang saya beli insurans tu, dia kata apa, saya pun tak tahu. Ini first case you tahu. Kalau you berjaya menang total loss, you adalah presiden case saya. First case bencana ni. So itulah pengalaman saya. So kawan-kawan dalam ni, orang bolehlah hati-hati nak beli insurans tu, belilah ikut agreed value. Agreed value ni you boleh letak harga ikut berapa yang you all nak. Pastikan beli agreed value dan pastikan tambah bencana. Dia tambah dalam 100 lebih saya rasa. Pastikan tambah yang bencana sebab kita sekarang ni tak tahu apa orang kata apa, cuaca, malapetaka apa benda kita tak tahu. Nasib baik saya beli tambah bencana punya. So saya selamatlah. Tapi dekat kawasan apartmen yang saya sewa tu, ramai yang tak beli ramai tak beli insurans, terduduk ada uncle tu beli Honda 40,000, cost repair 40,000, tak ada insurans. Dia kata apa, tak apalah, saya buat mana yang penting, yang lain saya tak nak buat sebab memang tak ada duit. So saya nak cadangkan kat korang lah pastikan korang beli insurans tambah bencana 100 lebih je. Kalau masa tu saya fikir 100 lebih tu besar, memang mesti tak tambah, tapi orang tu kata tak perlu tambah. Okay, tak perlu saya tambah. Kalau masa tu saya fikir 100 lebih tu besar, saya takkan dapat macam ni. Kalau saya tak tambah, nak repair macam mana boleh repair yang 11,000 tu lah, minimum 11,000 yang first tu. 11,000 pun mana saya nak pergi cari, memang tak ada. So thanks God lah saya ada beli benda tu. So saya nak cakap dengan korang, kalau korang ada kereta baru tu, belilah 100 lebih je setahun tu. So itu saja daripada saya, pengalaman saya berurusan dengan insurans. So kalau korang rasa video ni okey, korang boleh share dengan kawan-kawan. Ini pengalaman saya. Tapi orang kena berani lawan dengan insurans. Dia akan pusing cerita sana, pusing cerita sini. So dia cuba pusing saya sana sini, tak load. Dia ingat dia jual nama bank negara, saya diam. Saya call bank negara, saya email bank negara, bank negara pun gelak. Awak tak apa, awak buat duan. Okay, lepas tu dia kata nilai repair mesti dengan nilai yang you cover. Saya kata, you jangan tipu saya bos. Saya tahu, saya dah survey benda ni banyak tempat. Jangan sampai saya viralkan nama company you akan susah, orang boycott you. So dia kata, okay, jangan buat macam tu. Dia kata kita settle. So settle. So itu saja daripada saya. Share, like, comment. Bye bye.